Salam sejahtera saya ucapkan pada Puan Mawar. Nama saya Mark Jonathan Bingwan, merupakan ketua bagi EJK Pameran. Dan pada hari ini, kumpulan kami, yaitu kumpulan EJK Pameran, akan membentangkan proposal kami bagi projek Sulam yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Mawar. Nama saya Ahmad Aikal bin Azli, pemegang nombor metrik 106834. Saya merupakan salah satu daripada EJK Pameran. Baiklah, saya akan membentangkan 4 pengenalan. Nama projek yang akan dijalankan iaitu Sulam Taste of Care 2.0. Jenis inisiatif iaitu penglibatan komuniti yang diterajui oleh pelajar. Lokasi projek yang kami akan jalankan di Kampung Tambeh, di mana salah satu daripada 19 kampung dalam daerah Asal Jaya Samarahan. Jarak dari Unimas ke Kampung Tambeh hanya beberapa kilometer sahaja. Pendekatan projek pula ialah memperkukuh kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan dan empati. Manfaat kepada komuniti pula ialah memupuk persefahaman dua hala antara pelajar dan penduduk kampung. Akhir sekali, kepentingan projek ia dapat mengeratkan hubungan antara Unimas dan komuniti sekeliling serta menjadikan Kampung Tambeh sebagai model pembelajaran komuniti yang berkesan. Sekian, terima kasih. Saya Fitri Arisha memegang nombor kad metrik 104199. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian objektif projek Sulam. Objektif projek Sulam ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah boleh memperkukuhkan penglibatan komuniti. Yang kedua ialah boleh memelihara warisan budaya. Yang ketiga, dapat meningkatkan pembelajaran pelajar. Seterusnya, yang keempat, boleh menggalakkan amalan lestari. Akhir sekali ialah boleh memupuk tanggungjawab sosial. Konsep dan pelan Sulam membantu pelajar menyelesaikan tugasan yang diberikan serta memberi peluang kepada mereka untuk memperoleh ilmu dan pengalaman melalui aktiviti bersama warga kampung di Kampung Tambeh, Asal Jaya Samarahan. Sulam ialah jenis majlis rasmi dan tidak formal. Majlis rasmi dan tidak formal ini ialah majlis yang sumber peruntukannya dari kerajaan dan terdapat sedikit kelonggaran pada protokol. Sulam juga boleh dikategorikan sebagai majlis para rasmi kerana sumber peruntukannya separuh daripada kerajaan dan separuh lagi sumbangan dari kelab atau pertubuhan. Seterusnya, Sulam ini ialah jenis acara luaran di mana ia merupakan acara terbuka yang melibatkan peserta yang tidak terhad kepada pekerja atau ahli sesebuah organisasi. Seterusnya, pelan acara. Pelan acara penting bagi memastikan acara berlaku mengikut visi dan objektif. Pelan juga penting kerana banyak perkara yang perlu diutamakan. Terdapat 10 langkah untuk merancang acara. Pertama, menyusun objektif. Seterusnya, tetapkan belanjawan, bina tim pengacaraan, pilih tempatan tarikh, pilih perisan penguasaan acara, wujudkan penjual, penaja dan rakan kongsi, rancang program dan hiburan, jenamakan dan pasarkan acara, bina jadual hari acara, dan akhir sekali cipta mimpi kejayaan. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan secara ringkas tentang garis masa acara Sulam. Pada 20 Mac, pelajar melantik jawatan kuasa bagi satu carta organisasi Sulam. Selepas itu, 27 Mac, draft surat rasmi disediakan untuk pemimpin komuniti bagi mengadakan mesyuarat. Pada 17 April, surat permohonan akan dihantar untuk mengadakan mesyuarat dengan komuniti di Rumah Panjang Kampung Darul Islam Belimbing. Selain itu juga pengontrol bas Unimas tur di tempat. Kemudian, pada 8 Mei, mesyuarat komuniti dan lawatan tapak permulaan dibuat oleh pihak yang berkaitan. Kemudian, 22 Mei, mesyuarat kedua dan rancangan program diadakan. Seterusnya, bulan Jun fokus kepada promosi publicity, mencari penajaan, dan sahkan pengangkutan. Akhir sekali, pada bulan Julai, kita mengadakan tempat dan buat lawatan tapak untuk tinjauan terakhir. Acara sebenarnya akan dijalankan pada 5 dan 6 Julai, termasuk majlis, program Treat of Care, dan penglibatan community. Itu sahaja ringkasan garis masa program Sulam kita. Semua peringkat ini penting untuk pastikan program berjalan lancar. Untuk bahagian saya akan bentangkan serba sedikit mengenai pembiayaan dan juga keuangan bagi kumpulan EJK Pameran. Dari segi keuangan, saya dan juga ahli kumpulan saya bercadang untuk menggunakan konsep zero budget. Namun begitu, kami juga menyimpan sedikit keuangan dari segi untuk menyediakan
Kewangan bagi bertujuan untuk situasi kecemasan. Contohnya, kalau berlakunya kekurangan seperti kami perlukan selotep ataupun stapler sebagainya begitu, kami akan menggunakan kewangan yang kami telah simpan bagi bertujuan situasi yang sebegini. Dari segi barangan yang untuk dipamerkan, kami telah bercadang untuk meminjam daripada pihak fakulti seni gunaan kreatif dari segi majalah, brosur, banner dan juga yang lain untuk mempromosikan fakulti FSJK. Dari segi barangan contohnya meja, kerusi itu kami bercadang untuk meminjam daripada pihak Kampung Tambi, ya meminjam barang daripada Kampung Tambi daripada menggunakan uang untuk membeli benda yang baru. Itu saja bagi bahagian saya. Antara cabaran yang dihadapi adalah cuaca yang tidak menentu dan cara penyelesaiannya adalah menyediakan tempat yang lain untuk pameran sekiranya hari hujan. Seterusnya adalah masalah komunikasi antara pelajar dan komuniti. Pelajar haruslah mengadakan sesi ice breaking bersama dengan penduduk kampung sebelum aktiviti mula. Cabaran yang terakhir adalah kurang mendapat sambutan dari komuniti. Oleh itu, pelajar haruslah menggunakan bahasa yang mudah untuk menerangkan manfaat program kepada komuniti dan pelajar. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai strategi pemasaran acara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rebecca Sama Anak Banyan, nombor matrik 10747. Okey, yang pertama, penerjemahan dan kesedaran. Syarikat menyertai acara untuk mempromosi jenama mereka. Ini penting untuk menonjol dalam pasaran yang sangat kompetitif dan menarik perhatian audiens sasaran. Yang kedua pula, penglibatan pelanggan. Acara membolehkan syarikat lebih dekat dengan pelanggan dengan mencipta pengalaman yang unik dan hubungan emosi sekaligus menggalakkan kesetiaan pelanggan. Yang ketiga pula, penajaan utama. Menjadi penaja utama dalam sesuatu acara memberi peluang untuk mengenal pasti kehendak audiens serta membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian. Yang keempat pula, mempunyai ilmu pemasaran. Ramai menghadiri seminar atau persidangan untuk menimba ilmu tentang strategi dan teknologi yang terkini. Dan yang akhir sekali pula, daya memujuk pelanggan yang tinggi. Melalui sesi demo atau webinar, syarikat dapat memperkenalkan produk baharu secara lembut sekaligus meningkatkan jualan. Sekian pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian. Untuk pengurusan undang-undang dan risiko, bagi memastikan kelancaran dan keselamatan program Sulam Trade of Care 2.0, kami mengambil kira aspek pengurusan undang-undang serta penilaian risiko dengan serius. Pertama sekali, dari segi pemahaman dan pematuhan undang-undang, program ini merujuk kepada 3 komponen utama. Pertama, Akta University dan College University 1971 atau AUKU yang memastikan setiap pelaksanaan program mematuhi undang-undang berkaitan pelajar dan universiti. Kedua, Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA yang bertujuan melindungi keselamatan pelajar dan komuniti sepanjang program berlangsung. Dan yang ketiga, Dasar Privasi dan Perlindungan Data yang memastikan semua maklumat peserta, komuniti sasaran dan data kajian dikendalikan secara rahsia dan selamat. Seterusnya, kami juga telah menjalankan penilaian risiko sebelum dan semasa program berlangsung. Antara risiko yang dikenal pasti ialah risiko keselamatan lokasi, contohnya kawasan yang terpencil atau berpotensi bahaya. Kedua, risiko kesihatan seperti jangkitan penyakit, serta faktor cuaca dan sebagainya. Ketiga, risiko reputasi universiti terutamanya jika program melibatkan isu sensitif dan kontroversi. Kesemua risiko ini ditangani melalui perancangan teliti, komunikasi dengan pihak berkuasa tempatan serta pematuhan kepada garis panduan keselamatan yang ditetapkan. Huraian yang seterusnya adalah risiko keselamatan lokasi. Sebagai contoh, kawasan terpencil atau berbahaya. Kawasan yang terpencil mungkin tidak mempunyai akses segera kepada perkhidmatan kecemasan seperti hospital atau balai polis, yang boleh membahayakan keselamatan peserta jika berlaku kecemasan. Kawasan berbahaya seperti kawasan banjir, kawasan dengan kadar jenayah tinggi atau kawasan berbukit curam memerlukan penilaian risiko awal serta tindakan penjagaan seperti kehadiran pegawai keselamatan atau penggunaan alat keselamatan. Seterusnya, risiko kesihatan. Sebagai contoh, jangkitan penyakit, cuaca dan lain-lain. Aktiviti sulam yang melibatkan kawasan luar seperti ladang atau kampung berisiko mendedahkan pelajar kepada jangkitan penyakit berjangkit. Sebagai contoh,
demam denggi atau penyakit bawaan air. Faktor cuaca seperti hujan lebat, panas melampau atau ribut juga boleh menyebabkan program terganggu dan menjejaskan kesihatan pelajar. Oleh itu, pelan kontingensi perlu disediakan. Seterusnya, risiko reputasi universiti. Sebagai contoh, aktiviti sensitif atau kontroversi. Sekiranya aktiviti sulam menyentuh isu sensitif seperti agama, politik atau adat tempatan tanpa pemahaman mendalam, ia boleh menimbulkan konflik dan memberi kesan negatif kepada imej universiti. Tindakan tidak profesional oleh peserta seperti penggunaan media sosial serta tidak wajar semasa program berlangsung boleh mencetuskan persepsi buruk terhadap institusi penganjur. Salam sejahtera, saya Constant Fiona Joseph, nombor matrik 103736 akan membentangkan pasal logistik. Untuk projek ini nanti, kami bercadang untuk membawa brosur, banner, laptop, meja, kerusi, ken meja dan barang-barang pameran. Dan selama perbincangan di antara ahli EJK pameran berlaku, kami ada membuat beberapa cadangan untuk mempamerkan dan mempromosikan fakta atau tentang projek sulam di tahun sebelumnya sekiranya ada. Dan untuk perjalanan membawa peralatan sama ada datang ke Kampung Tambi dan balik ke Unimas, kami bercadang hendak menggunakan bas untuk membawa peralatan. Namun jika ada masalah dari segi pengangkutan bas, kami akan menggunakan kenderaan sendiri sebagai salah satu alternatif. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Madam Mawar. Saya Elvin Fernandes Ananimong, pemegang nombor kametrik 106859, dan saya ingin membentangkan subjek JKP 1093 Art Event Management. Dan saya akan teruskan dengan pembentangan saya bagi tajuk kawalan. Kawalan adalah mengawal pembelajaran supaya tidak melebihi had pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, menitik beratkan kawalan masa bagi memastikan aktiviti pameran berjalan dengan lancar, memantau dan menyemak kelengkapan peralatan yang akan dibawa ke acara bagi memastikan peralatan tidak rosak seperti kerusi dan meja. Jikalau ada sedikit kerosakan, kumpulan kami akan membawa kerusi dan meja yang lebih bagi menggantikan yang rosak. Sekian, terima kasih. Hai Madam, nama saya Muhammad Khairi bin Rahman, nombor matrik saya 107198. Saya ingin membentangkan kawalan dan penganggaran. Kelengkapan peralatan telah disediakan oleh pihak fakulti iaitu kemah dan meja. Kemah sebanyak 2 biji dan 2 buah meja telah disediakan oleh fakulti. Kami hanya perlu mengeluarkan sedikit kewangan untuk mencantikkan lagi kawasan pameran. Dalam anggaran bajet untuk dikeluarkan hanya RM100 Malaysia. Tujuan tersebut untuk mengelakkan daripada melebihi bajet yang telah ditetapkan dalam projek ini. Sekian, terima kasih. Sekian itu sahaja daripada kumpulan EJK Pameran. Apa yang baik datang daripada Tuhan dan apa yang serba kekurangan datang daripada kami. Semoga pembentangan video proposal ini dapat membantu dan memahami Puan Mawar bagi lebih memahami apa yang kami cuba sampaikan untuk projek dari segi projek daripada bahagian EJK Pameran. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.